bertemu lagi kita dalam segmen Sembang Puris sepetang bersama Ponik. Ya, tu dia. Ya, panjang Ponik. Ponik, I'm ready. Are you ready? Oh, Assalamualaikum. Salam. Okey tak? Jelas? Clear tak? Clear. Suara awak slow. Suara saya slow kan? Saya kuatkan. Kuat tak? Hello. Okey. Okey. Boleh mula? Okey. Okey, kita mula. Ha. Okey. So, Ponik, kita berkati sesi kita. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah, saya Encik Amir, editor Buku Puris, bersama kita petang ni Tuan Nik Hasmazi aka Pok Nik. Nak panggil apa? Pok Nik ke? Ya, saya tuan-tuan. Pok Nik okey. Pok Nik, sihat Ha. Okey, baik. Jadi kita punya Sembang Puris ni kita mula daripada PKP 2 tak silap saya. Dan sesi petang ni mana jap. Saya tengok sikit. Sesi ke-70 Pok Nik. 70. So terima kasih lah sudi untuk bersama-sama sembang 1 jam. Boleh 1 jam? Boleh, insyaAllah. So setengah jam pertama kita suai kenal. Setengah jam kedua lukis live. Boleh? Boleh, insyaAllah. Okay, so saya akan bersoal jawab lah dengan Pok Nik. Pertamanya nak tanya dululah, orang cakap dari mana orang cakap background Pok Nik ni, orang mana, lepas tu kira kerja apa kalau ikut dulu pengalaman sebelum ni, dan macam mana boleh orang cakap terlibat dengan dunia komik ni. Memang kerja pelukis komik ke apa ke? Sebab kita mungkin dah kenal, kita punya penonton ni, penonton kita ni mungkin tak kenal siapa sosok tubuh seorang Pok Nik ni. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang ada ni lah ya. Selamat berjaya. Terima kasih sebenarnya, sangat terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk live ni lah. Tapi sebenarnya komik tu cita-cita saya sebenarnya. Saya memang suka melukis semenjak dari kecil. Jadi pada saya darjah 2 tu saya dah melukis dan saya dah jual lukisan pada kawan. Mana minat tu. Darjah 2? Darjah 2. Tahun bila tu ni? Ingat tak? Saya lahir tahun 71. 71, darjah 2, 8, 79. Ui, tahun 79 saya tak lahir lagi Pok Nik. Yalah. Tapi maksudnya dia punya minat tu datang memang minat. Sehinggalah saya darjah sekolah rendah lagi sebelum darjah 6. Saya simpan cita-cita. Saya simpan cita-cita saya nak lukis komik. Masa tu saya siap lukis cover lagi. Lukis cover seorang lelaki pahlawan ya. Cover pahlawan sedang digenggam. Kena genggam. Digenggam tangan dia. Itu saya ingat lagi sampai sekarang. Dan ditandingkan kemudian saya biasalah sekolah apa semua. Saya sebenarnya daripada Pantai Timur. Mak ayah saya yang Kelantan. Jadi saya pun dibesarkan di Kelantan. kan. Tapi saya dibesarkan di Kelantan. Okey. Dia dah sampai satu ketika dah bekerja biasalah mula-mula kita kerja waiter, ada kilang, ada apa semua. Tapi saya betul-betul jadi pelukis pada awal umur 20-an. Masa tu saya masuk publisher Preston. Kalau Amir tahu Preston kan? Tak tahu? Itu masa tu Preston. Jadi Preston tu dekat situ saya belajar melukis. Maksud saya secara sistematik. Dekat situ kita sedar yang kita kena ilmu. Setiap kami dia bagi mentor. Itu permulaan jadi pelukis lah. Itulah sehinggalah saya kemudian saya bekerja advertising, tukar kerja sampai saya kerja di Hindustan lah. Saya kerja tahun bila? 96. Saya dah jampat. Saya berhenti selepas 23 tahun. Dua dekad 2 dekad.
Lepas tu sebenarnya saya start melukis komik tu sebenarnya dekat Cosmo. Akhbar Cosmo. Jadi Akhbar Cosmo ni saya dah buat 8 komik sebenarnya. Tapi tak publish secara buku lah. Itu barangkali orang mungkin tak berapa pasal kecuali membaca akhbar lah. Betul. Sebenarnya saya dah buat 8 komik dengan Cosmo. Durasi dia satu komik 100 lebih punya ni lah, 100 lebih punya muka surat. Ui, 800 muka surat 100 lebih. Yalah kali 8? Yalah kali 8. Ui, Tapi yang tebal. kenapa sebenarnya masa tu baru jalan kemudian stop. Itulah. Jadi saya ikut, lepas tu saya pun join galeri ilmu untuk bina something yang bersifat Macam mana boleh jumpa galeri? Jumpa awak lah. Macam mana jumpa saya? Jumpa jumpa saya? lah. Sebab saya jumpa nampak saya. Amir ni, saya memang tak kenal. Tapi saya tengok dalam online, ada Amir bagi tahu pasal apa galeri ilmu. Kemudian ada siapa berminat dengan menukir komik. Itu saya pun terus email pula. Saya message Amir. Pun alhamdulillah dengan orang kata apa, dengan orang kata apa, terima dengan terbuka kan. Apa ni kita kat Facebook Facebook. Contoh. Facebook. Okey. So itu pertemuan kita tahun lepas ke 2 tahun lepas 6 bulan tahun lepas. Tahun lepas. Sebab saya siapkan komik puaka dalam 4 bulan, tunggu print dalam 6 bulan je. Betul. Itu baru ni lah yang apa print kan, tapi lepas tu kena PKP tu. Tu. Itu Orang apa nama Setiausaha Pekomik. Azri Amir, kawan baik ni. Yeah, thank you Azri. Terima kasih semua. InsyaAllah kita punya sesi ni kita letak dekat IGTV. Nanti saya bagi link dekat Wanik. InsyaAllah. Terima kasih. Boleh share. Sebab hari tu saya buat dengan Hafiz Razali. Lepas tu tak macam mana tak boleh save Sayang betul lah. Dah cakap sejam dah lukis, lepas tu tiba-tiba tak boleh save. Aduh, memang sayang betul lah. So doa yang kali ni supaya tak jadi macam hari tu lah. Semoga lah. Saya pun sebenarnya peluang pada kita nak bercerita pasal Betul. apa ni komik kita sebenarnya. Betul, Lepas tu setuju. peluang untuk kita bersama orang barangkali kat luar sana tentulah dia orang lagi pandai daripada kita, tapi mana tahu nak network kan. Itulah. Betul, setuju. Jadi Pak Nik, kalau ikut yang 8 tadi tu, semua copyright Pak Nik pegang ke macam mana? Dia pegang. So apa rancangan dia? Takkan terkubur macam tu je? Memang ada rancangan, tapi sebab sekarang saya sedang sibuk dengan ini apa ni Ustaz apa ni Ahmad Siddiqui. Awak kenal tak Ahmad Siddiqui? Kalau Dik Daniel. Dik Daniel tu lagi orang kenal. Dik Daniel. Saya sedang dalam proses melukis komik untuk Dik Daniel, 2 komik sebenarnya. Itu yang saya kenapa saya buat dulu yang lain. Saya utamakan inilah. Saya utamakan projek ni kan. InsyaAllah. Ni lah 2. So apa yang kata Pak Nik untuk sesi ni, Pak Nik nak cerita pasal penghasilan komik puaka, apa yang nak dimulakan dari mana tu? Macam mana? Okey, sebenarnya macam ni. Bila saya cerita permulaan cerita. Cerita bismillah. Cerita ada sejam, lebih kurang 50 minit lagi. Okay. Bila saya dapat manuskrip komik puaka tu, apa ni, Amir ada bagi, Amir ni editor bahan kan, ada bagi pada saya lah. Ada tiga yang saya pilih. Ya, pulangkan saya ambil masa. Kembar puaka. Bukan yang lain. Tak ingat? Yang lain tak ingat. Ada yang lain. Lepas tu saya pun tengok. Kemudian saya tertarik. Terus rasa tersentuh sebab cerita puaka tu dia dekat dengan kita. Itu yang menyebabkan saya ambil komik puaka. Lepas tu bila saya dah ambil, saya letak atas meja, saya print kan. Isteri saya pun tengok. Dia tengok, dia kata bagus komik. Bagus cerita ni, dia kata. Jadi saya punya hati tu lagi rasa macam kuat. Lah. Sebab tu terang komik puaka ni dia bukan komik yang macam nak takutkan orang, nak kejutkan orang, tidak. Dia komik puaka ni dia satu komik yang ada makna. Dan dekat dengan kita sebenarnya. Sebab tu saya kata terang, saya buat 8 komik tu dan saya orang kata apa, ulun komik puaka ni saya guna habis semua yang ilmu yang saya ada masa tu tentang komik, tentang apa ni, itu semua tu saya sadukan pada komik puaka. Memang saya ada kerja lain pun memang saya stop. Saya bagi tumpuan penuh pada tentang komik puaka tu. Thank you. Jadi kalau dari segi penghasilan sebenarnya okey, tak apa, saya percaya ada yang bukan percaya, memang saya tahu pun ada yang pelukis kat sini. Ya, itu tabak ya. Kita punya on time tu. Kau tulis tabak.
Itu otai tu. Betul, majalah apa tu? Orang karisma, orang ujang. Saya dulu follow dia punya cikun apa yang tu. Saya tengah tunggu ni, saya ajak dia juga tu. Adik-adik apa ni, lepas tu dia punya masa penghasilan tu sebenarnya dia ada dua keadaan tu. Saya lukis 8 komik sebelum ni, semua saya buat skrip ni. Itu cerita apa? 8 tu, kalau boleh cerita sikit. Apa tu? 8 komik tu, apa pasal apa? Kalau boleh cerita sikit lah. Okey. Saya campur sebab saya pun buat eksperimen. Satu contoh yang purba. Okey. Lepas tu apa ni, kartun. Ketiga hantu, saka lah. Lepas tu ada lah. jadi tiga ni saya letak. Saya letak lah. Jadi ada dua kartun. Maknanya saya tak orang kata apa, eksperimen jugalah kan. Tapi hitam putih colour ni? Ya. Hitam putih ke colour? Colour. Yelah untuk khabar. Untuk akhbar memang colour lah. Jadi bila saya terima kerja ni, satu benda yang asing pada saya adalah komik tu ditulis oleh orang lain. Betul. Itu asing pada saya. Tapi saya bukan nak sombong lah, tapi sebab saya ada pengalaman sikit-sikit tu, jadi saya berani ambil. Berani ambil. Lepas tu bila lepas tu saya sedar beberapa perkara yang saya perlu buat. Ini pertama, saya bagi tip ya. Bagi kongsi. Siapa yang nak buat komik adaptasi, dia kena ada beberapa perkara. Nombor satu, dia kena baca betul-betul. Cerita tu dia kena faham sebagaimana penulis tu faham. Setuju. Itu yang penting. Sebab tu, yang kedua, dia kena ada hubungan baik dengan penulis. Betul. Ketiga, dia perlu melukis dan kena bagi lukisan tu, komik tu kepada penulis setiap kali dia buat lukisan. Sebab saya pesan satu dengan Puan Mus. Kalau Amir masih ingat, saya kata kat dia, kalau nak tukar, jangan bila saya dah tukar dah 50 episod baru nak tukar. Masa tak saya nak tukar. Dengan cara saya, setiap kali saya buat satu page, saya akan hantar. Setiap kali saya memang bunyi macam pelik, dia bukan pelik, orang malas nak buat je tu, tapi saya buat sebab dia tak dapat. Saya minta tolong dia check. Itu adaptasi. Sebab keempat, adaptasi ni kita kena ingat, dia punya penulis tu bukan kita tau, orang lain. Tu yang kita kena ingat. Jadi kalau dapat, setiap ni bagi pelukis setiap tip dia, setiap watak tu dia kena siap-siap dah, detail dia. Contoh watak Yana macam mana, itu satu sikap. Kedua, pemakaian. Contoh Zuhdi pakai jam di sebelah tangan kiri. Contoh. Setuju. Itu semua pada saya sangat memalukan pelukis kalau silap. Jadi benda-benda tu saya bagi tip lah. Benda-benda tu penting untuk dipahami lah. Baru boleh buat adaptasi. Itu sangat penting. Dia lain sangat dengan kita lukis sendiri. Dengan skrip sendiri, kita nak ubah sendiri. Sampai tengah jalan, pelukis tak ulang. Sampai tengah jalan, tiba-tiba dapat idea lain, dah jadi cerita lain. Itu kita. Tapi bila kita dengan orang lain, kita tak boleh begitu dengan penulis. Okey, yang kelima, penulis adalah penulis. Minta maaf saya cakap tu dengar je. Penulis adalah penulis, pelukis adalah pelukis. Tapi penulis kena faham pelukis. Sebagaimana pelukis juga kena faham penulis. Baru benda tu boleh jadi. Sebab tu terang saya akan minta dengan penulis, saya kata saya nak buat penambahbaikan. Betul. Saya buat macam tu, saya minta izin. Boleh ke tidak? Sebab bila kita adaptasi, katakan adaptasi novel ke filem, dia tak sama dengan yang dalam ni. Dalam novel dengan dalam filem, dia tak sama. Macam tu juga dengan penulisan. Kalau seandainya kita menulis dan kita expect benda tu sebagaimana yang kita tulis semata-mata, dia akan hancur rasa. Sebab tu dia perlu orang tu percaya kepada pasangan dia tu. Dia kena begitu. Itu adaptasi lah. Saya kongsi lah itulah dia. Saya sebenarnya saya ada tulis apa benda saya nak cakap sebenarnya hari ni. Cakap. Satu yang saya nak cakap tu pasal proses. Kedua, apa yang berlaku masa saya buat. Cerita ni. Masa saya buat komik tu sebenarnya. Okey, bismillah, kongsikan. Sebab saya berpengalaman buat komik hantu lah ya, hantu seram lah. 2 komik sebelum ni. Tapi yang ni yang ketiga lah, yang komik portal. Yang saya perasan, yang ni pun saya nak kongsi dengan pelukis. Sama ada awak semua percaya atau tidak, terpulang. Tapi saya nak bagi tahu. Bila kita melukis something yang bersifat makhluk halus ni, jangan ingat tak ada gangguan. Itu penting kena faham. Okey, macam ni. Kalau orang tu berdakwah,
jangan ingat tak ada gangguan kan? Okey, betul. Betul. Tapi bila kita lukis sesuatu, apatah lagi kalau benda tu memang betul-betul siap bagi tip. Itu dalam puaka ada. Macam mana nak tahu tipu daya setan. Kita macam tu. Tapi kita buat dengan santai lah. Tak adalah nak berceramah kan. Betul, Jadi betul. benda tu dia tak suka. Saya cakap tu terang setiap kali saya pergi dekat komputer tu, pegang mouse, nak buat komik puaka, badan berbahang. Panas. Walaupun malam. Sebenarnya panas. Sebab saya dah buat komik sebelum ni kan, takkan takut kot, tak ada lah. Badan tu dia berbahang. Duduk je kat kursi tu, pegang mouse tu buat komik puaka, bahang turun badan. Lepas tu saya fikir, agaknya mungkin sebab kita bawa cerita betul. Kita bagi tahukan dia orang pada khalayak macam mana sebenarnya gangguan ni. Sebab orang faham gangguan ni rasuk. Betul. Tapi ada satu lagi gangguan dan lagi bahaya. Okey, saya nak tanya Amir. Kalau tandanya seorang anak menangis kena gangguan setan, Okey. mengapa setan buat gitu? Ada apa kita tak apa, setan cakap tepi tak apa. Kenapa setan buat budak tu menangis? Orang nak usaha supaya budak tu menangis. Pandangan tak apa? Kita open. Nama pula kat Kenapa, saya. Mengapa? Mungkin ada benda dalam rumah tu yang tak patut ada kot. Okey. Itu satu yang kita nampak luar. Mengapa kita nampak yang dalam? Tak tahu. Okey, dia target, bukan dia target. Bila dia ganggu budak tu, dia bukan target budak tu sebenarnya. Dia nak ganggu mak ayah tu. Dia nak ganggu hati orang tu, terganggu, risau. Sampai satu ketika bergaduh. Itu yang dia paling suka kan? Bergaduh suami isteri. Sebab Betul. lepas tu yang Tak terfikir awak ni. yang keempat, dia nak pasangan tu pergi ke Tok Bomoh. Yang karut lah, Tok Bomoh yang betul ada. Dan buat benda yang salah. Syirik. Target dia bukan budak tu. Budak tu tak ada benda. Macam Budak tu mana jadi saya- apa, kambing hitam macam tu lah kot. Dia umpan. Dia jadi Umpan. sebenarnya. Umpan, yes. Umpan. Sebab tu, bila gangguan berlaku, yang kita lebih risau, itu adalah puaka. Puaka ni dia ada dua gangguan yang kita cerita. Satu, gangguan secara fizikal. Kedua, gangguan tu, dia datang menyebabkan orang tu berubah sikap, menjadi marah. Betul lah. Pak ni, Azri pun tahu lah, dia kata betul. Kan? Apa pun terima kasih semua yang ni lah, yang ada ni. Saya sangat besar. Terima kasih banyak. Okey, lepas tu, bila gangguan tu berlaku, Betul lah tu. sebenarnya, target dia lagi tinggi pada tu. Tak ada apa yang rasuk tu sebenarnya. Dan satu Matlamat lagi akhir dia nak sesatkan manusia lah. sesatkan manusia. Sebab tu, tapi kita punya komik bukan komik yang tazkirah tu. Tapi Betul. kita masukkan siapa yang pandai cari dia jumpa lah. Kaji. Betul. Kaji. Baca dengan mata hati. Tu ayat dia. Itu jadi bila benda-benda tu berlaku gitu. Saya minta maaf, saya cakap ni berdasarkan mungkin ada orang kata awak siapa nak cakap okey tak apalah fine. Tapi saya Pengalaman. bukan suka-suka. Sebab saya tak maksudnya kan saya ada sikit-sikit pengalaman. Dan mungkin sebab saya punya latar belakang keluarga pun ada. Nak kalau nak cerita panjang kan tak cukup sejam. Latar belakang keluarga saya dari segi atas, nenek saya apa ni ada cerita-ceritanya kan. Tak apalah itu nanti. Betul, itu episod lain. InsyaAllah. Nanti kita sebenarnya ada cerita-cerita yang saya nak fokus pada puaka. Apa ada dalam puaka? Apa ada? Jadi apa yang ada? Jadi dalam puaka, tolong baca dengan teliti. Apa sebenarnya? Mengapa bila thank you apa ni yang datang yang tengok. Bila dia buat something tu, dia ada dua tau. Ni pun berat sikit. Tapi tak apa, orang tengok berdasarkan ilmu dia. Yang nampak tu nampak lah, tak nampak tak apa. Ini tak apa, saya kongsi dah. Kita dah berdepan. Kita bagi mudah nampak. Bagi mudah nampak. Okey, mengapa saya buat bila dia serang makhluk tu, dia ada buluh. Perasan tak? Macam mana buluh boleh masuk dalam serangan tu? Betul. Saya nak orang fikir, okey, sekarang kita baca Quran bila gangguan kan. Tapi sebenarnya macam mana Quran tu pada dia orang tu menyebabkan dia orang sakit. Macam mana? Itu yang saya simbolkan dengan benda. Maknanya kita baca Quran, tiup, kita nampak apa? Tak ada nampak apa. Tapi pada dia orang keluarlah macam-macam ahli kitab. Maknanya saya nak bagi tahu dunia kita dengan dunia mereka berbeza. Jadi jangan pandai-pandai, jangan suka-suka nak buat benda yang kita tidak ada ilmu pada tu. Setuju. Sebab saya cakap tu pengalaman saya dengan orang yang kena gangguan. Tapi nak cerita sekarang kan hilang buat cerita komik puaka. Kongsi sikit boleh. Dia tidak akan benarkan kita tolong orang yang kena gangguan. Betul lah. Masa awal 20-an saya pernah masa mula datang Kuala Lumpur. Saya nak cerita depan ni kot. Kena cerita Boleh. Tengok jap. Sekarang ni lagi 7 minit nak masuk setengah jam. Terpulang buat ni. Mana selesa?
Tak, sebenarnya saya pun nak tanya juga sebenarnya. Orang nak saya cerita pasal tulisan ke, pasal proses ni ke, macam mana juga sebenarnya. Apa saya cerita? Dia okey, kalau tanya saya suka letak sebagai penonton dan saya melihat penonton ni daripada dapatan saya lah, saya punya survey peribadi lah orang cakap. Orang cakap kita ni lagi suka cerita-cerita mistik. So saya rasa benda ni tak ada isu kot. Jadi lagi cerita tu lagi seram. Kalau kita buat sesi ni tengah malam lagi sedap ni. Lain kali. Lain kali kita buat malam. Kita buat malam lah. Baru real. Tapi benda ni saya cakap terang lah. Tu Hadi kata mana-mana pun boleh. Setuju. Saya nak sambung sikit. Tak, saya nak cerita ni semua sebenarnya dia berkait dengan apa yang kita lukis. Betul. Tapi saya tak buat benda ni berat je tu. Orang yang dia faham lah, tak faham dia tengok sebagai macam cerita matematik kan. Beli komik beli dulu baca. Itulah. Jadi sekarang ni saya nak pesan satu lagi. Kalau kita nak tolong orang benda macam ni, itu pun adalah orang puaka. Tengok apa jadi pada Wak Haji. Dia nak tolong apa jadi pada dia. Benda tu berlaku pada saya sebenarnya. Tak apa lah. Kita buka pekong, buka cerita. Buka pengalaman. Pengalaman Pak. Saya masa tu kerja kilang. Dekat Sungai Awit. Kita nak jadi hero. Tak. Saya memang hero pun sebab kilang tu 95% perempuan. Banyak anak angkat tak adalah. Kakak angkat. Tak ada pilihan lah. Angkat lah. Terpaksa jadi hero lah. Terpaksa lah. Kawan saya siap jadi lembut lah sikit. Dah. Okey, lepas tu ada satu cerita. Banyak cerita. Tak apa, saya nak cerita satu je. Sebab fokus pada... sedap tu lah. Kita buat episod 2 nanti Pak Nik. InsyaAllah. Okey, terima kasih semua. Okey. Dia ni, kami dulu kerja, tahu kilang kan? Dia kilang tu, dia punya, apa kata, macam roll macam tu. Dia duduk berbaris kan? Yes. Orang ni ambil kan? Okey. Depan grup saya, ada satu roll yang orang takut nak duduk. Kenapa orang tu? Takut nak duduk sebab apa? Sebab Kenapa? Kenapa ada cerita dia? Sebab orang yang duduk kat ujung sekali tu, dia ada satu lagi kursi sebelah dia. Betul, memang saya lalu cerita ni, memang saya ada satu Melayu. kursi sebelah dia. Lepas tu, bila kursi tu sebelah dia, itu satu hal, tak apalah kursi tu. Masalahnya dia bercakap dengan kursi tu. Itu Melayu ni. Cuba awak bayangkan ni. Orang yang duduk sebelah luar kerja, tangan getah gini. Dia lelaki kan? Perempuan lah. Bujang kahwin? Kan saya kata 90% perempuan awak ni. Tak kahwin. Yelah. Dia bujang lagi lah. Bujang. Lepas tu, okay. Saya gurau Okey, lepas tu, masalah dia bukan sekian masa. Tapi selepas dia cakap, dia akan menjerit. Sudah. Bos tak bising lah. Lepas tu, kursi tu, tumbang kepala pun terhentak ke lantai. Jadi maknanya dia ada gangguan lah. Okey. Bila ada panjang cerita tak apa, saya pendek lah. Nanti tak cukup lah 2 jam lah. Nanti lain kali ke. Okey, lepas tu bila saya tengok gitu, dalam hati saya, yalah, kita kesian lah. Awak bayang sakit bang. Apa ni, kursi tumbang macam tu, kepala terhentak kan. Lepas tu saya kata, saya cakap gini, saya tanya siapa, saya tak kenal pun. Tapi saya tengok siapa, mengapa orang cakap dia memang sakit apa semua kan. Lepas tu saya kata tak apalah. Saya cadang masa tu, nak bawa, nak cari orang bantu budak perempuan ni. Okey. Dekat situ cerita tu bermula. Baru je saya cadang, saya pun balik kerja. Masa tu dekat maghrib. Terima kasih sayang. Okey. Silap Terima kasih Nora. Okey, apa ni? Bila saya keluar pada kilang tu, kami kena jalan kaki sebab masa tu tak ada apalah jalan lah. Bila sampai dekat satu tempat, saya fikir macam penat lah pula nak tahan dari situ. Saya baru macam ni, tangan kena pegang. Dia tangan pegang kemah itu. Dia tarik tangan saya ke bawah. Saya tak ingat kanan kiri lah, minta maaf lah tak ingat lah. Tapi macam tu, dia tarik tangan saya ke bawah gitu. Saya kata, apa hal dia kata? Nak suruh saya jalan ke? Nak ajak saya jalan? Okey, jom lah. Pergi lah. Tak jadilah naik taksi. Tangan ni, sepanjang jalan tu tangan saya macam ni. Rasa macam kena tarik. Tapi tak nampak? Tak nampak. Tapi rasa sikit lah sebab belum malam. Belum malam. Apa ni, lepas tu bila dah macam tu, saya pun tak apalah kan. Tapi dalam hati tu kita dikir lah juga kan. Takkan kita nak biar je tu kan. Tapi masa tu dia punya keadaan dah berubah. Keliling kita, pokok-pokok tu macam nak terbalik. Dia macam hantu punya cerita tu. Pokok. Lepas tu, baca lah apa yang kita tahu kan. Baca tak ada apa Maksudnya, mungkin lah bukan salah ayat tu, saya lah salah.
Sepanjang masa berapa lama baca tu. Macam tu lah, rasa macam keliling tu. Lepas 10 minit ada? sampai saya baca satu, ya. Saya baca satu Berapa doa. minit? Satu doa. Apa dalam 10 minit ke? Oh, lama. Saya baca satu doa, tiba-tiba dia rasa macam lampu terbuka. Oh, saya kata faham. Oh, baru macam ni perasaan dia. Jadi bila kita tengok dia macam terbuka gitu, lepas tu lampu cerah. Nampak? Baru berura-ura nak bantu orang tu. Belum bantu lagi. Maknanya makhluk macam ni, itu Dia saya tak nak bagi. dia tak suka kita bantu orang. Dia kena gangguan. Itulah cerita dia. Okay, sorry panjang cerita. Okay, tak naik. Kita dah masuk second half. Genap ni, 30. So, Pok ni nak lukis apa? Saya nak lukis, oleh kerana hantu cerita ni. Apa ni, saya ingat saya nak lukis hantu Kemalangan Jalan Raya lah. Wow. Okay, Pok ni, dia nak senang. Pok ni double tap dekat skrin, nanti dia guna kamera belakang. So, dia punya gambar tu nampak tangan ni lah, tak terbalik lah. Macam mana? Double tap? Double tap dekat skrin. Oh, double tap kat skrin. Skrin ni sekarang. Lepas Yes, nanti dia tala kamera belakang, lukis macam tu. Okay. Sekejap. Test. Lukis langsung. Apa dia ustaz suruh lukis langsung? Tak dapat pun. Ni saya. Tak apa, letak yang bawah tu macam recycle. Okay. So, nak set up macam mana tu? Sebelah tangan pegang handphone ke apa tu? Oh, terpaksa lah, tak ada orang. Tu maksudnya. Tapi susah juga ni. Apa saya lukis yang saya dah lakar lah. Sebab. Betul. Lukis dulu apa yang dah lakar. Saya dah nampak lakaran. Better. Tak nampak? Okay. Gelap. Lakaran tu dah nampak dah. Kalau inking lagi nampak lah kot. Okey, macam biasalah saya akan tunjuklah. Apa ni, ini pen yang biasa digunakan oleh pelukis. Ni pen ni murah tapi terkenal. Berapa ringgit buah tu? Rasanya dalam RM2 lebih. Murah. Ingat saya. Saya lukis atas ni lah ya. Mana yang Betul. Yang dah set sketch ni senang sikit. So macam biasa lah, nanti saya buat TikTok lah. boleh insyaAllah. Boleh Maknanya bukan apa, kita kena ada ilmu juga sebenarnya. Nak tolong orang, jangan Betul. sembarangan. Tu maksud saya. Setuju. Jadi, bukan tak boleh tolong, tapi tengok, tengok hak keadaan lah kan. Tengok kemampuan diri kita juga lah. Lah orang kata. Yes. Yang tu. Jika Jadi, takut kalau di lambung macam ombak, tu, jangan berumah di tepi pantai. betul. Jika kail panjang sejengkal, jangan diduga lautan dalam. Apa ayat? Memang. Kalau kena sekali, takut menyesal. Sebenarnya banyak betul. lagi cerita, tapi saya lain kali lah kot. Mungkin itu pun kalau galerimu nak jemput saya lah. Boleh. Tu mana? Apa yang saya WhatsApp tu? Ada tarikh untuk datang kita buat Shopee Live. Tapi lepas raya haji lah. Boleh insyaAllah. Itu kira lukis live dekat office kita orang ni, dekat studio tu. kena Sambil datang, kita melukis, itu kita promote lah. Kita punya buku-buku seram apa semua. Lepas raya haji, insyaAllah. Sebab Tapi kalau benda ikut tu saya ni, saya dah... Apa dia? Mana benda tu kena ni lah, maksud saya tak ada aktiviti lain lah, cuma kena lukis apa lagi tak ada lah. Macam mana? Saya plan macam ni lah juga. Macam kita buat haji live ni. Tapi bezanya itu dekat Shopee. Dekat Shopee dan Pok ni kena datang office. Saya nak prepare lah, apa-apa kan. Betul. Sebab kita orang akan sediakan lah apa nama whiteboard, apa semua. Pok ni lukis live lah, orang cakap. Kita nak promote komik-komik seram adaptasi kita, buku-buku adaptasi apa semua. Nanti saya bagi jadual, insyaAllah. Okey, insyaAllah. So kalau ikut Pok Nik lah, melukis ni ada belajar mana-mana tak? Ada pergi kelas ke, ada ambil diploma, degree ke apa ke, yang secara khusus Pok Nik ada belajar ke memang belajar sendiri? Dia sebenarnya, macam saya kata tadi, dia ada kata mentor. Saya tahu mentor Pok Nik. Jadi mentor ni dia masa saya kat publisher tu, dia ada mentor. Tu. Ingat nama dia? Memang saya college saya masuk college lah. Memang saya belajar. Tapi saya belajar graphic design, tapi termasuklah fine art. Okay. Macam saya selalu bagi tahu bagi yang kenal saya lah. Macam bila kita melukis ni, dia kena guna pen yang berbeza. Jangan guna satu pen saja. Saya tak salahkan. Jangan kata saya salahkan, tidak. Tapi
Jangan guna pen yang sama sebab dia tidak akan nampak variasi. Lagi satu, bila dia pen berbeza, dia nampak kemas. Hasil dia lagi puas lah orang cakap. Lagi puas. Sebab saya, barangkali saya publisher, basic saya, jadi saya banyak terpengaruh dengan publisher. Itu yang saya tak boleh. Saya lukisan saya ni, saya suka kemas. Tak boleh cincai lah orang cakap. Aku kemas je. Betul. So kalau ikut subjek komik yang Pak Nik suka lukis memang hantu ke apa? Macam mana? Sebab ada orang dia suka lukis cute-cute comel-comel. Macam Pak Nik suka style lukisan memang hantu, monster, raksasa ni ke apa? Okey. Saya nak cakap something lah. Mungkin ada orang setuju tak setuju lah. Tapi pada saya macam sini je. Kalau kita nak jadi pelukis komik, kita kena boleh lukis segalanya. Maksudnya bukan segalanya semua sekali. Maksud saya segalanya yang perlu lah untuk melukis komik. Betul. Tapi ada orang kata tak setuju dengan saya. Dia kata sepatutnya tak mesti gitu, dia kata sepatutnya kena bagi-bagilah, orang ni buat ni, orang ni buat ni kan. Tapi saya dalam bidang ni, ialah boleh kata dah lama juga. Jadi apa yang saya lalui, kita akan bersorangan sebenarnya. Dia tidak akan dapat orang, maksud saya tidak kat mana-mana yang, kecuali saya tahulah macam Gempak Stars apa semua, memang ada orang macam tu. Tapi yang kalau kita bergerak sebagai pelukis komik, tak semestinya orang lain akan bantu kita. Jadi adalah lebih baik kita sendiri boleh melukis. A to Z kita pandai lah. Jadi kalau ada apa, teranglah selama ni saya seorang, memang seorang pun. Daripada mula sampai akhir memang saya seorang. Background semua kan. Okay. So kalau ikut orang cakap, Pak Nik ada Instagram, Facebook, apa lagi? Saya sebenarnya sekarang ni yang baru saya aktifnya. Sebelum ni saya sibuk dengan yang fizikal. Jadi tak ada lagi. Tapi saya ada lah. Semua macam saya punya Facebook ni Hasmazi lah. Kan? Saya punya Instagram Nik Hasmazi -studio. YouTube saya pun Nik Hasmazi Studio. Saya tu je lah, tambah studio je lah. So kalau ikut YouTube tu dah lama ke baru tak? YouTube tu sebenarnya dah lama. Tapi saya tak aktif sangat. Sebenarnya tak aktif pun dah berapa bulan tak letak. Hari tu baru letaklah satu nak bagi nampak tu je. Ni nak start balik ni insyaAllah. Bila join series ni, saya rasa semangat balik lah insyaAllah. Okay. So kalau ikut pelukis kegemaran Pak Nik siapa kalau Malaysia? Zoy lah. Zoy Arwah Zoy. Ui, itu dulu majalah apa dah dilukis juga kan? Zoy, majalah M. Ya ke? Tak tahulah pula apa. Yang komik Ranjau, tak salah saya. Tajuk dia Ranjau. Yang tu saya tak perasan. Tapi memang saya membesarkan komik dia lah. Lukisan dia kemas kan? Kemas. Dia kemas dan dia shadow dengan hatching yang sedikit. Bagi siapa yang pelukis, dia faham maksud saya. Lepas tu tak silap saya dah dilukis komik pasal silat, betul tak? Memang. Tu identiti dia. Saya rasa Zoy yang sama kot. Nak tahu, dia memang pakar silat tu. Dia memang orang silat. Oh iya ke? Dia memang orang silat. Okey. Dia meninggal umur apa ni? 50 lebih. Tua juga. Dia dalam sakit. tahun, taklah lama sangat sebelum ni. Dulu dia buat dengan utusan. Dia sakit juga meninggal? Okey, bila dah jadi macam ni, okay. Maknanya kita dah orang kata apa? Dah ada dia punya base. Contoh kita guna marker pula. So dah guna tiga saiz berbeza tu lah? So dah guna berapa banyak pen? Ada masa lagi kan? Kejap. Ada banyak lagi masa. Ada 20 minit lagi Pak Nik? Ni sebab saya nak selesaikan tu lah, senang. Betul. Dan kalau ada apa-apa persoalan ke apa, bolehlah insyaAllah tanya. Mana boleh jawab. Lepas tu nanti Pak Nik dah habis lukis ni, tak gambar? WhatsApp saya gambar dia. Kejap. Saya tengah padam kejap. Okey. Payah satu tangan kan? Ini dekat mana ni? Kat rumah ni? Kat rumah. Tapi Serendah. malah kacau anak-anak. Anak ada tu. Ni dekat Serendah? Dekat Ulu Jam. Saya Saya pun nak offer lah siapa-siapa yang sudi lah nak bersama saya nak melukis, bolehlah message. Sebab saya cadang nak buat grup drink and draw lah, macam itulah lebih kurang. Jadi siapa berminat yang duduk dekat sini, saya kalau siapa yang rasa nak lah, boleh saya belajar juga kan. Okey. Bolehlah. Sebabkan Pak Nik sembang pasal drink and draw, boleh tak cerita pasal kami pelukis komik? Sebab saya kenal Pak Nik melalui situ. Kami pelukis komik. Yes. Kami pelukis komik tu sebenarnya memang
saya buat selepas saya dah lukis komik saya yang ke-6 ke yang ke-7. Okey. Maknanya masa tu saya dah mula ada rasa keyakinan yang saya boleh buat grup yang bercerita pasal komik, yang berkait dengan komik. Sebab masa kami dulu sebenarnya, Mac, kami tak akan declare kami pelukis komik sehingga kami dapat kami terbit komik situ. Sebab pada kami title pelukis komik tu title yang tinggi. Kena ada Saya tak berani pun lukis komik masa saya umur 20-an, tak berani pun. Sebab dia tak kisahlah ada orang bertikai tak bertikai, tapi maknanya kami dulu kalau seandainya katakan seorang tu dah dapat pelukis komik, memang dikira lah sebagai pelukis komik. Dia begitu. Jadi bila benda tu berlaku, saya fikir sampai masa kita gabung, kita kumpulkan. Kita kumpulkan pelukis-pelukis. Sebab kat Malaysia pelukis-pelukis ramai juga, tapi tak duduk dalam bawah satu bumbung. Betul. Itu yang start. Sebenarnya kawan saya pun ada seorang kawan lah nama Eddie tu. Dia main peranan yang besar lah, sebab bila saya bagi cadangan begitu, dia sokong dan dia bergerak untuk realisasikan benda tu. Itulah. Itu yang start tu. Dan orang pertama yang masa kami pergi komik tu, sebelum tu saya bukan maksudnya page tu bukan kami pergi komik page saya. Kalau tengok Ihsan kan nama dekat link tu. Page saya sebenarnya lepas saya tukar, ada satu benda yang saya nak kongsi. Orang pertama yang datang ketuk pintu tu Ahmad Azri Amir tu. Tahu dia gelar. Ya. Ni orang pertama ketuk, dan orang yang proof dia tu adik saya. Dia tanya apa? Grup ni hidup lagi ke, dia tanya. Maksudnya grup ni ada aktif ke, tanya. Tu adik saya jawab aktif. Dia orang pertama. Azri. Itulah ceritanya. Dan lepas tu, yalah sekarang ni kami tak ramai lah, dalam 8,800 lah. Adi. Ui, ramai. Tapi 8,000 ramai tu. Tak banyak pun. Admin berapa orang? Pak Nik? Ya? Admin ada berapa orang? Admin lebih pada 5 orang. Sikit je lah, tak ramai. Azri Amin. Tak sampai 10. Tak. Sebenarnya Apa kriteria 5 orang terpilih? yang tu semua saya kena kenal dulu, saya peribadi. Dia kena pandai lukis lah. Saya bukan kira pandai lukis, saya nak kenal dia. Sebab saya percaya dengan orang saya. Kalau seandainya saya tak jumpa. So siapa? Pak Nik, Azri, lagi 3 orang? Ya. Azri, jawab Azri. Jawab Azri. Tulis. Siapa lagi? Tulis, komen. Okey, Pak Nik. Sementara Azri tulis. Minum air, Pak Nik, minum air. Batuk. Lama tak cakap sejam ni. Ini saya dah biasa lah. Saya dah 60-70 kali lah. Tak ada lah, gurau. Ni Pak Nik. So, KPK Junior tu apa pula? Okey, KPK Junior ni sebenarnya saya cadang nak bagi pendedahan pada budak-budak. Umur apa umur? Budak-budak tu. Jadi saya nak ajar dia orang macam mana nak buat kartun semua. Tapi saya tu terang saya tak sempat. Saya tak sempat. Itu yang saya pun tak apalah, nantilah insyaAllah lepas ni mungkin boleh lah. Itu umurnya Pak Nik, umur apa yang boleh join? Macam mana? Umur untuk pelukis junior ni berapa tahun umur yang boleh join? Tak kisah. Tapi saya Paling muda? Sebenarnya dalam KPK pun ramai yang muda sebenarnya. Jadi kalau pak muda ni saya tengok dia orang macam tak kisah. Itu. Jadi sebenarnya paling muda sebenarnya dalam KPK 13 tahun. Itu bukan yang junior lah. Kalau junior lagi muda. Dia macam saya pernah di apa, sangat muda. Cakap dengan dia panggil pakcik cakap. Memang muda sangat tapi berbakat. Itulah. Itu yang saya rasa banggalah dengan dia orang ni. Okey, ni kalau kita letak ni lah. Kita letak apa nama Shadow. Maka shadow. Sebab shadow ni ada ilmu lain. Yang tu kena buat bengkel lah tu. InsyaAllah. Kita pun cadang buat bengkel. Lepas PKP mana dah boleh ni. Yang kita akan fokus kepada beberapa benda lah. Antaranya shadow, lepas tu kita akan bagi tahu teknik-teknik dan macam-macam lah, benda-benda yang berkait dengan komik. Macam mana sikitkan cerita sikit komik tu sebenarnya apa tujuan kita lukis. Macam-macam lah benda-benda kami tengah rancangkan, insyaAllah. okey. So untuk kepuasan, Puan Nik suka colour atau hitam putih? Sebenarnya lukis hitam putih lagi best sebenarnya. Sebab hitam putih ni mencabar. Dia punya cabaran tu
Contoh, lagi hitam putih lagi bagus kalau buat malam. Suasana malam hitam putih itu lagi best. Sebab cemaran dia sangat payah tu. itu yang sedap tu. Sebab payah. Mencabar betul lah. Okey, Wanik. Orang cakap ada baki lebih kurang 12 minit. 12 minit. So, saya rasa dengan pengalaman 2 dekad yang bagi Pak Nik sekejap, tapi saya 20 tahun tu. Waktu kalau 20 tahun, saya baru dah jahanam. So, pengalaman 2 dekad ni, 2 dekad lah. 2 dekad, orang cakap, apa yang boleh Pak Nik kongsikan pada... Yelah, sebab sekarang ni banyak budak-budak suka komik. Tinggal lagi mungkin dia tak tahu lorong-corong yang betul. So, apa yang boleh dikongsikan pesanan buat diorang? Adakah komik ni bagus ke macam mana ke? Sebab saya rasa benda ni sekarang ni mak ayah dah positif, dah tak melihat komik macam dulu. Dan ialah sebab saya bercakap atas dasar orang cakap fakta bila saya tengok apa filem Boy Ejen Ali dengan Upin Ipin top 3 orang cakap Ini dah siap movie blockbuster. So Saya nak patah balik yang bawah. hello? Betul, bawah tu. Okey, tadi dah siap. So apa yang boleh dikongsikan pada anak-anak muda ni yang nak menceburi bidang komik ni? Apa kata-kata nasihat lah senang cakap? Okay, gini ya. Okay, pertama kita kena ada niat. Niat kita kena ada niat yang betul. Mengapa aku lukis komik? Sebenarnya kita mengundang persepsi buruk kalau seandainya kita tak bermula dengan niat dan ilmu yang baik. Yang kedua, ilmu. Sebab tu saya perhati, minta maaf cakap, orang pandang rendah tau pada art. Sebab apa? Sebab orang kata, nak buat apa melukis? Apa dapat? Sedangkan, kalau bukan saya nak kata, dengan bengkel kami kan, insyaAllah kita, saya akan bagi tahu dia orang sebenarnya art tu apa, dan macam mana art tu, dia boleh bina insan sebenarnya. Dan mengapa art tu sebenarnya sangat penting, sama pentingnya dengan yang lain. Sebab art tu, bahasa kita, tak apalah, seni kan. Jadi, macam mana seni tu, nak bawa kita ke jalan yang betul, itu sebenarnya. Jadi orang faham, tu terang. Sebab ramai yang saya jumpa, dia tak sampai fikir sampai situ dan tanggungjawab saya bagi tahu. Awak buat, okey, Spiderman cakap apa? Spiderman kata, tanggungjawab yang besar, datang, maksudnya, power yang besar, datang bersama tanggungjawab yang besar kan? Itu Spiderman pun reti je. Pada kita sendiri, takkan kita tak reti kan? Jadi pada saya, takkan Tuhan bagi awak bakat yang sedemikian besar, sedemikian hebat. Saya cakap tu terang, mate. Bakat apa yang tak hebat kalau dia boleh letak satu kertas kosong boleh jadi satu lukisan yang cantik. Bayangkan. Bagi pada orang yang tak reti melukis, dia tak tergambar pun dalam kepala dia. Maknanya bukan angkat di sini, tak maknanya pelukis ni sebenarnya dia gifted. Tapi setakat mana gifted tu dia guna untuk sebenarnya dia guna untuk benda yang sepatutnya dia gunalah. Itu ilmu dia. Macam saya sendiri saya masuk college dan saya belajar tentang art. Sebelum tu, saya faham art tu, tapi faham dengan cara saya tu. Tapi saya tidak faham dengan disiplin ilmu. Jadi saya faham Picasso tu contoh, kenal Picasso. Picasso. Aku adalah Tuhan dia ambil. Picasso ni dia legend. Memang dia legend. Tapi saya tak faham apa dia legend. Itu penting ilmu. Jadi bila saya belajar, okey saya faham. Tapi lukisan dia mata ke atas, telinga kat bawah. Kan? Perasan tak? Adakah dia tak reti melukis? Dia bukan tak reti melukis, tapi dia kerana dia reti melukis lah yang dia boleh buat tu sebenarnya. Itu ilmu yang kita kena faham. Sebab apa yang saya nampak saya kongsi kalau seandainya dia lukis kepala ke mana pun, hidung ke mana pun, kita tetap tahu apa yang dia buat. Kita tetap tahu dia lukis apa. Bayangkan, tak hebat lah tu. Kalau kita lukis telinga kat sebelah kiri kanan, orang tak tahu dah benda apa, lembu ke apa kan. Tapi dia lukis yang macam tu, kita boleh faham lagi lukisan tu. Itulah dia hebat. Tapi sebelum dia jadi gitu, dia memang hebat dalam fine art. Jangan salah faham. Dia ni tak reti melukis ke mata tu. Bukan. Dia benda satu penting ilmu. Jadi kedua ilmu. Ketiga, mentor. Dia kena ada guru. Saya cakap tu dah. Saya sendiri pun ada. Dia kena ada mentor. Dia kena ada. Sebab kalau tanpa mentor, dia tak ada arah. Dia rasa dia betul sepanjang. Itu risiko dia. Itulah. Jadi yang keempat, awak ni nasihat saya tu terang. Ni saya daripada hati saya cakap. Awak tentukan apa yang nak buat dalam usia awak sekarang. Jangan kita dah ragu-ragu sampai umur 28 baru jangan. Awak apa yang awak nak jadi, kalau betul-betul nak jadi pelukis sekarang masa umur 19 20 sekarang ni awak tentukan. Kalau tak jangan. Sebab pelukis sebenarnya tak sebagaimana yang digambarkan. Ada orang nampak pelukis ni macam glamour kan. Yelah glamour lah kalau yang glamour kan. Tapi maknanya di sebalik tu
Dia boleh cerita juga lah. Di sebalik tu ada yang tak tahu pelukis, ada yang sampai gantung terus sebab tak mampu cara hidup. Sebenarnya. Ada pelukis yang kena tipu. Memang saya tahu banyak kes. Kena tipu, tak dibayar. Lepas tu bayar murah sebab kononnya senang. Jadi kalau siapa nak lalu jalan ni, jangan anggap benda ni mudah. Jadi itulah 4 benda yang saya kongsi. Sebab sepanjang saya dalam bidang ni, saya jumpa macam-macam. Gitulah. Jadi bila saya jumpa, dah tulis saya. Jadi 4 perkara penting tu yang perlu ada pada diri pelukis. Kalau dia nak jadi pelukis. Kalau tak, jadikan sambilan, okay fine, cukup. Tapi kalau awak nak cita-cita tu, kejar sekarang. Tetapkan sekarang. Dan belajar dengan orang yang betul. Mentor kena ada. Itulah apa yang saya boleh kongsi lah. So ada nominate Pak Nik. Apa lagi yang nak disampaikan? Sesi pertama lah kot. Sesi kedua nanti kita cerita santu buat waktu malam ke apa ke. So sesi pertama ada nominate ni, apa yang boleh Pak Nik nak sampaikan pada yang menyokong Pak Nik lah khususnya. Daripada orang cakap daripada dulu sampai sekarang yang masih percaya dengan kebolehan Pak Nik ni, orang cakap masih lagi bagi support lah. So apa ucapan untuk diorang ni lah, dan apa doa harapan Pak Nik industri komik kita. Bismillah. Dia kan satunya, saya sebenarnya bukan saja ada kawan-kawan di kalangan yang sama usia. Malahan saya ada satu tim di mana bahasanya anak-anak didik saya lah. Anak-anak didik saya bersama dengan diorang, dan saya pun belajar dengan diorang. Jadi bila kita duduk dalam bidang ni, satu, jangan kita rasa kita tinggi. Sebab kamu memang sentiasa kena perlu belajar. Itulah. Jadi untuk bangunkan industri, industri kita ada kata bagus. Okey, saya tak nak komen banyak, tapi orang pun tahu macam mana. Jadi untuk membangun balik benda ni bukan senang. Tapi dia tidak akan jadi kalau seandainya benda tak bermula daripada akademi. Sebab tu kami buat KPK. Jadi dengan KPK ada kita boleh sekurang-kurangnya kita boleh halang benda tidak betul, kita boleh salurkan pada benda yang betul. Itu je lah, kami bukan ustaz ni kami cuma boleh mampu buat yang kami mampu buat. Itulah. Jadi tentulah saya sangat bersahatilah. Saya ialah daripada atas sampai ke bawah ni semua, saya sangat terima kasih kerana sudilah mendengar peleteran cerita Tuan Adi Nazri. Adi Nazri pun masuk. Adi, terima kasih Adi. Terima kasih Aisyah Maira. Tengok komen tu Pak Nik. Mana tahu terlepas pandang. Scroll. Tengok. Itu. Sebut nama dia orang. Ini bukan sebut. Ini hantu accident. Hantu kereta orang accident. Ni sebut nama dia orang. Poni AG Cikgu Zulkifli Hafizah Rahmat saya. Itulah dia. Dia fikir. Lagi. Sampai habis. Tapi tak pernah siap akibat macam-macam pun je. Tapi join kami Guru Komik dapat komik. Azri. Pertama sekali ilmu saya ajar dia, masa saya jumpa dia adalah lukis tangan. Sekarang ni lukisan tangan dia sangat cantik. Sampai saya pun kalah. Ya, terima kasih. I don't want the name pun terima kasih. Tuturannya sangat berbahasa hati lah. Tapi cuma satulah, saya anggap pelukis semua saya punya keluarga. Jadi kalau saya tak tegur, siapa lagi? Ada orang tak puas hati. KPK tu kononnya macam halang nak buat sesi nampak dada terunjuk. Tak, saya pernah cakap masa satu ni Diana, terima kasih, ni Nora, anak saya pun ada. Terima kasih. Mana saya sebagai orang yang berada di kedudukan saya kena tengok. Sebab masa drop art kami pernah buat pameran kan. Saya sebut terang dengan dia bang. Saya kata saya minta maaf, saya kena tegur. Saya kata saya tak akan biarkan yang kita tak adalah terlalu straight, tapi maksud saya yang sampai dah nampak dada, nak sungguh-sungguh sampai berbonjol sangat tu, itu kami tak boleh terima lah kan. Itu maksudnya bukanlah kita straight pakai tudung, taklah. Itu jadi apa yang saya boleh cakap tu lah. Sekarang ni kalau kita nak maju, kita kena mula daripada asas. Kalau kamu nak jadi orang yang pelukis yang mampan, kamu kena ada identiti diri. Itu yang penting. Saya tak kisah dengan mangga ke style, tak kisah. Tapi kamu kena ada jati diri yang orang tahu itu adalah Malaysia. Tak kira stroke apa pun. Kan? Itu yang penting. Jadi sekarang ni kena buktikan juga kepada orang lain yang pelukis tu sebenarnya ada value. Itu yang penting sekarang ni. Jangan orang pandang kita selamanya macam tu. Saya tahu ada orang mengadu kat saya. Dia kata dia kata buat apa melukis tak ada faedah. Betul. Memang ada. Memang ada dia tak ada faedah pun. Tapi kita buatlah ada faedah. Semuanya atas kita. Tapi bermula sekarang. Siapa nak? Okey, Pak Nik.
Okay. apa nama, masa sangat mencemburui lah. Okay lah. Jadi saya ucap terima kasih banyak dekat Pok Nik kerana sudi bersahabat dengan saya dan percaya saya untuk berada dalam perkomik. Orang cakap banyaklah jasa Pok Nik bawa tarik saya masuk perkomik ni. Walaupun saya memang saya suka clear kan, saya bukan pelukis, tapi saya minat komik. Jadi kita jaga kita, InsyaAllah semoga apa yang kita perjuangkan ni ada manfaat lah untuk semua. Dan orang cakap beli komik komik poker. Beli komik poker. Okey. Kalau siapa sekian. ajak iklan je, iklan last. Tak ada nak iklan.